hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau, Tuan Haji Miskam, ahli-ahli jawatan kuasanya, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini sekali lagi mengizinkan kita berada di dalam surau yang mulia ini. Buat saya ini kali kedua saya datang berjumpa dengan tuan-tuan. Yang pertama dulu saya pun tak ingat apa tajuk yang saya bicara. Yang ini tajuknya ialah mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati orang yang paling istimewa yang Allah cipta, orang yang terbaik dalam segenap bidang kehidupan, ayah yang terbaik, guru yang terbaik, pendakwah yang terbaik, pemimpin yang terbaik, ahli perniagaan yang terbaik, suami yang terbaik, ketua keluarga yang terbaik, hakim yang terbaik, panglima perang yang terbaik. Apa saja bentuk dalam kehidupan, sebutlah apa benda. Inilah dia orang yang terbaik, yang teristimewa. Oleh kerana baginda itu seorang yang terbaik, maka Allah perintahkan kita supaya menjadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Kalau tak baik, takkan disuruh Tuhan ikut dia. Kalau dia tu ngisap dadah, Tuhan suruh kita ikut dia kan? Kalau dia tu mencuri, Tuhan suruh kita ikut dia kan? Kalau dia tu juara menari, Tuhan suruh kita ikut dia kan? Ini faham ke slang Perak ni? Tuan Pengerusi kita ni dengan apa dia orang Mindanao, lebih kurang ada slang dengan saya asal kamu gajah. Kalau dia tak baik, Allah tak suruh kita mengikut dia, menjadikan dia sebagai contoh. Sebab itu Allah perintahkan kita supaya menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh dan suri tauladan. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk engkau tahu ke untuk engkau dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. For all of you, the best example is from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham kena macam kat orang putih ni? Tak faham. Ini yang ngajar dulu ngajar bahasa Inggeris tau. Guru sekolah orang putih. Jadi Allah perintahkan kita supaya menjadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Kena ikut baginda. Semayangnya kita kena ikut, puasanya kita kena ikut, akhlaknya kita kena ikut, cara dia mendidik isteri dan anak-anak kita kena ikut, cara dia berekonomi kita kena ikut, cara dia memerintah negaranya kita kena ikut, cara dia berperang kita kena ikut, cara dia apa lagi? Cara dia menghadapi musibah kita kena ikut, ketegasannya kita kena ikut, kesabarannya kita kena ikut. Apa saja yang dia buat adalah contoh yang terbaik. The best example. Kita kena ikut. Inilah manusia yang kita ingat keputraannya malam ini.
Malam ini bukan kita nak menyambut hari jadi dia. Kalau nak nyambut hari jadi dia, kena siapkan satu kek besar benda kek. Atasnya tu kena pacak apa? Lilin. Berapa lilin nak pacak? 1437 batang cacak atas. Itu lekat api, pasang api, siut api. Tahu siut? Pasang lilin. Lepas tu kita keliling kek tu. Betul nyanyi ramai-ramai. 1, 2, 3 kita pun nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nabi Muhammad. Happy birthday to you. Lepas tu apa buat? Tiup lilin tu ramai-ramai. Lepas tu tepuk tangan. Lepas tu main muzik. Lepas tu kita menari lah. Itu kalau nak nyambut hari jadi. Ini kita bukan nak nyambut hari jadi. Kita nak mengkaji semula. Mengkaji semula, menganalisis, membedah siasat ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita boleh tiru, supaya kita boleh ikut, supaya kita boleh jadikan contoh. Macam mana baginda semayang, begitulah kita nak semayang. Apa saja yang baginda buat dalam hidup ni kita kena ikut. Kerana apa? Kerana baginda tu akhlaknya akhlak Al-Quran. Bila ditanya kepada isteri baginda namanya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Nak tengok Al-Quran dilaksanakan dalam kehidupan, tengoklah riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nak kita ikut, ini yang nak kita contoh. Pasal itu kita tiap tahun mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Bukan saja nak selawat aja, bukan saja nak mamam aja, bukan saja nak ceramah macam ni. Nak menjadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Kalau teringin nak jumpa dengan Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kata Allah. Sambung ayat tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi sesiapa yang nak berjumpa dengan Allah, yang berharap untuk berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti. Wa zakarallaha katsiran. Hendaklah dia banyak berzikir dengan Allah sebanyak-banyak yang mungkin. Hendak tak berjumpa dengan Allah di akhirat esok. One more time. Hendak ke tak hendak? Hendak ke tak hendak berjumpa dengan Allah? Berjumpa dengan Allah boleh ke dimanja ni? Ada ke Allah dimanja ni? Ada, tapi kita tak boleh tengok, tak boleh nampak, tak boleh jumpa. Ada ke Allah di Ipoh ni? Ada. Ada ke Allah di Malinawa? Ada. Ada ke Allah di Kampung? Ada. Tapi kita tak boleh jumpa dengan Allah di dalam dunia ni. Kita hanya boleh berjumpa dengan Allah di mana? Di mana? Di syurga. You can only meet Allah in heaven. Jadi maknanya kalau nak berjumpa dengan Allah, kena masuk syurga dulu. Nak masuk syurga, ada dua aja syaratnya. Bukan banyak, no. Syarat nak masuk syurga ada dua aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Ini Allah janji ni. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi maknanya kita nak masuk syurga mesti beriman dan beramal soleh. Bila masuk syurga baru dapat berjumpa dengan Allah Taala. Ya. Allah nampakkan dirinya kepada kita. Ketika itu berseri-seri wajah kita besok. Kalau dapat masuk syurga lah. Hendak ke tak hendak? Aten? Kalau hendak apa buat?
jadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Nanti kita akan berseri-seri menampakkan wajah Allah di syurga. Tahu? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri, gilang gemilang berseri-seri. Kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik, bukan melihat saja, menelik, tengok betul-betul. Cuma di dalam syurga aja. Sebab itu kalau tidak masuk syurga, kena kita jadikan baginda itu sebagai contoh. Macam mana baginda makan, begitulah kita nak makan. Macam mana baginda begitulah kita nak Macam mana baginda mendidik isterinya, begitulah kita nak mendidik isteri kita. Macam mana baginda melatih anak-anaknya, begitulah kita nak melatih anak-anaknya. Kena mengkaji lah. Bukan boleh semalam mengkaji tu. Kena cari, kena bincang betul-betul, kena mengaji betul-betul, cari yang boleh mengajar tentang riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh tiru, kita boleh contoh. Buat semayang aja, dia memakan masa seumur hidup. Buat semayang aja, macam mana Rasulullah semayang, kita nak mengkaji macam mana takbiratul ihram Rasulullah, macam mana sujudnya Rasulullah, macam mana rukuknya Rasulullah, macam mana iktidalnya. Kena sepanjang hayat mengaji itu. Itu baru semayang. Belum cerita puasa, belum cerita kekeluargaan, belum cerita rumah tangga Rasul. Itu it takes a lifetime to study how the Prophet prays. Faham tidak lah. Faham kenapa tak ngaji orang putih lain. Seumur hidup kita ni kena mengkaji perjalanan hidup Rasulullah kalau nak menjadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Nak mengkaji kehidupan Rasulullah, tempat yang lain tak ada, kena kaji Al-Quranul Karim. Itulah dia kita kena kaji kalau nak tahu apa jenis ajaran yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita, kepada umatnya. Apa yang diajar Nabi tu? Ajar main bola ke? Ajar main badminton ke? Ajar nari ke? Ajar berjoget ke? Apa yang diajar baginda kepada umat-umat Muhammad ketika itu? Dia mengajar umat manusia, bukannya umat dia aja, mengajar umat manusia satu cara hidup yang lengkap. Bermula daripada bangun tidur sampai kita tidur balik, ada cara-cara yang mengikut ajaran Islam. Ada ke tak ada? Semuanya ada dalam ajaran Islam. Ini yang diajar oleh Nabi Muhammad kepada manusia zaman dia tu. Dia mengajar kita satu cara hidup yang lengkap. Kerana Islam itu adalah agama yang lengkap. Dengar yang ni betul-betul. Islam itu adalah satu agama yang lengkap. Faham arti lengkap? Apa arti lengkap? Cakap orang putih lengkap apa? Perfect. Yes. Mana ke dia orang kata perfect tadi? Betul. Very true. Islam is a religion of perfectness. Tak ada yang tak ada dalam Islam. Faham ni? Tak ada yang tak ada dalam Islam. Everything is there in Islam. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Tak ada satu benda pun yang ketinggalan. Ada belaka dalam Islam. Mana tahu? Allah sudah istihar. Dalam surah Al-Ma'idah apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah. Ini Allah ngapa ni? Baca surah Al-Ma'idah ayat 4. Sebahagian dari ayatnya, bukan itu lengkap juga, sebahagian lalu. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Islam is already perfect. Aku dah sempurnakan. Allah dah sempurnakan Islam tu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu.
Bila kamu amalkan Islam, aku redha. Kamu tak amalkan Islam, aku tak redha. Ini dia. Bila sesuatu itu sudah lengkap, bila sesuatu itu sudah perfect, kita tak boleh nak ubah-ubah, tak boleh nak pindah-pindah, tak boleh nak tambah-tambah, tak boleh nak modify, kerana Islam itu sudah perfect. Ya. Apa saja yang Allah buat semua perfect. Tengok matahari yang Allah jadikan. Boleh dimodify tak matahari tu? Boleh kan? Boleh ditambah lagi cahayanya? Tak boleh, kerana cahayanya sudah lengkap. Ya. Tengok matahari tu, ada pun nak rosak. Ada pun nak lemah. Ada pun nak sakit perut. Ada pun nak tak keluar. Ada pun nak MC. Itulah ciptaan Allah tu, sempurna. Islam itu juga sempurna. Jadi bila ada sempurna, bila sempurna Islam itu, there is no more room for modification. No more room for alteration. No more room for improvement. No more room for changes. Lantak dah faham-faham idak-idak lah. Tak ada ruang lagi nak dibaiki. Tak ada ruang lagi nak dimaju-majukan. Tak ada ruang lagi nak dimodify. Tak ada ruang lagi nak ditukar-tukar. Tak ada ruang lagi nak ditambah-tambah. Kenapa? Pasal Islam sudah lengkap. Apa nak tambah lagi? Air ni dah penuh. Boleh penuh lagi tak? Botol ni dah penuh dengan air. Boleh tak kita penuh ke botol ni lagi? Tak boleh tak. Islam macam itulah. Dia sudah lengkap. Tak boleh nak ditambah-tambah lagi. Sebab itu kita kena ambil Islam itu seluruhnya. Kena amalkan Islam. Lain daripada Islam semua Tuhan tak terima. Mana tahu? Mana tahu Tuhan tak terima kalau kita buat lain dari Islam. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran. Sebab Quran tu baca hari-hari. Jangan baca saja. Baca Al-Quran, kemudian faham maknanya. Sekarang ni ada tak Quran yang mengandungi makna? Ada ke tak ada? Ada. Baca dan makna sekali lah. Tahulah kita apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bila kita baca Quran ada makna sekali, barulah kita tahu. Kalau tidak, serupa orang nyanyi Hindustan lah. Nyanyi pandai, makna tak tahu. Kalau nyanyi, saya pun pandai. Ya ho janggeli kahir apa tu? Siapa tahu? Kamu berusia apa tu? Tak tahu. Cel Mary sate, hai Mary hati apa tu? Mana kita tu imam tu? Apa kata ya? Apa tu ya? Tak tahu. Apa itulah orang baca Quran tapi tak tahu makna. Kena kajilah maknanya. Sekarang ni banyak kitab-kitab tafsir yang ada dalam pasaran. Ada tafsir Pimpinan Rahman, ada tafsir Said Qutb, ada tafsir Baidawi, ada tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Bacalah, banyak membaca Al-Quran. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bila kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam, baru kita sedar kita ni dah lengkap ke tak Islam kita. Sudah kita amalkan Islam atau tidak dalam hidup kita, baru kita tahu. Islam mengandungi ini. Ini dah kita buat ke belum? Baru kita tahu. Tidak mana kita tahu? Kalau tidak, kita rasa kita dah Islam benar lah. Dia sudah semayang, dia sudah puasa, dia sudah baca Quran, tak tahu makna. Dia sudah naik haji, dia sudah pergi umrah, dia sudah bayar zakat, dia rasa dia dah Islam benar lah. Dia pun duduk atas kursi ngangguk. Tahu ke kursi ngangguk? Kursi ngangguk tahu? Rocking chair, tahu? Kursi yang ngangguk tu. Dia pun ngangguk aja atas kursi tu. Aku kalau mati esok syurga mana lah kau ni ya? Jannatul Firdaus ke? Jannatul Naim ke? Jannatul Ma'wa ke? Jannatul Khuld ke? Orang kau itu orang apa gelarnya? Orang perasan. Tahu ke demi apa perasan? Ya Allah, tak tahu perasan. Dia merasa dia ahli syurga padahal dia belum lengkap lagi Islamnya. Dia perasan saja bahawa dia dah amalkan Islam itu sepenuhnya.
SS, tahu SS? SS. Bukannya State Secretary. Syok sendiri. Dia rasa dia ahli syurga, sedangkan dia dalam kemurkaan Allah. Tak sedar, maka itu lagi bahaya. Kalau dia sedar, si pencuri, si penjenayah, si penzina, dia tu sedar, dia tahu, dia boleh taubat. Yang tak sedar ni orang yang baik ni, dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia rasa dah Islam benar. Sedangkan banyak perkara-perkara dalam Islam yang belum dilaksanakan. Islam itu adalah agama yang mengandungi soal-soal akidah. Akidah ni banyak tuan-tuan. Tapi yang diterima Allah hanya satu aja. Akidah banyak. Hinduism akidah. Tahu akidah? Kepercayaan yang tak yang tak longgo-longgo, yang tak hilang-hilang, yang tak luruh-luruh. Itu akidah. Yang terikat simpan mati. Hinduism satu akidah, Christianity satu akidah. Jadi Yahudi satu akidah yang lain, Bahaiism satu akidah, Confucian satu akidah, lagi paganism satu akidah. Banyak akidah-akidah dalam dunia ni. Tapi yang Allah terima hanya akidah Islam. Baru Allah terima kalau akidah Islam. Akidah Islam pun banyak juga tuan-tuan, bukan satu. Kata Nabi, umat Yahudi akan berpecah kepada 71 firqah. Umat Nasrani akan berpecah kepada 72 firqah. Umat aku ni buat apa? Umat aku ni buat apa? Umat Islam akan berpecah kepada 73 firqah. 72 daripadanya masuk neraka. Hanya satu saja yang masuk syurga. Ini bukan Ustaz Ibrahim ngabar ni tau. Siapa ngabar? Siapa ngabar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngabar. Hanya satu saja yang masuk syurga. Yang 72 lagi tu semua masuk neraka. Ditanya sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Yang masuk syurga itu siapa? Apa jawab Nabi? Ahlus sunnah wal jamaah. Itu saja yang masuk syurga. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu apa? Orang-orang yang mengikut perjalanan hidup Nabi. Itu namanya ahlus sunnah. Macam kita jadikan Nabi itu sebagai contoh dalam segenap aspek. Akidah ikut Nabi, ibadah ikut Nabi, akhlak ikut Nabi, perjuangan ikut Nabi, ekonomi ikut Nabi, perniagaan ikut Nabi, pendidikan ikut Nabi, semua ikut Nabi. Itu namanya ahlus sunnah. Selain itu, wal jamaah betulnya. Dan para jamaah sahabat. Kita ikut Abu Bakar As-Siddiq, kita ikut Umar Ibn Al-Khattab, kita ikut Uthman bin Affan, kita ikut Ali bin Abi Talib. Itu para sahabat. Juga sahabat-sahabat yang lain. Abu Huzaifah kita ikut, Abu Hurairah kita ikut. Lagi Malik bin Dinar kita ikut, Anas bin Malik kita ikut. Itu namanya para sahabat. Zaman itu dipanggil zaman salafus saleh. Dengar betul-betul. Apa nama zaman itu? Salafus saleh. Salaf as-saleh. Salafus saleh. Zaman dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Tak jumpa orang tak semayang zaman itu. Semuanya majoritinya semayang penuh. Paling komannya, paling malasnya, paling culahnya dalam semayang ketika itu, satu hari satu malam 100 rakaat. Itu paling culah. 100 rakaat. Termasuk main sunat dah. Kita hari ni kalau orang semayang 100 rakaat apa ya? Risau orang tengok. Apa kena dia komen? Oh gila kan? Gila isim dia kata. Udah. Pasal apa? Banyak penuh semayang 100 tu. Tapi dulu kalau 100 rakaat tu kira-kira pemalas itu. Yang rajinnya sampai 1000 rakaat pun ada. Sehari semalam. Itu namanya salafus saleh. Zaman kita hari ini boleh panggil salafus saleh. Zaman kita hari ini boleh ke panggil salafus saleh? Tak boleh. Kena panggil apa? Halafut saleh. Halaf. Halaf. Halafut saleh. Artinya zaman yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat belaka. Zaman kita ni zaman jahat tau. Ya kita. Any objection?
Ada bangkangan. Zaman kita ni jahat-jahat ke baik-baik majoritinya? Jahat-jahat. Saya nak tanya, jawab dengan ikhlas. Mana lebih ramai? Orang yang semayang ke orang yang nengok wayang? Jauh jawab itu. Orang dekat tak nak jawab, orang jauh jawab. Mana lebih ramai? Orang kafir ke orang beriman? Sekali lagi, mana lebih ramai? Orang kafir ke orang beriman? Orang beriman hanya lebih kurang 1/5 daripada seluruh penduduk dunia ni. Lebih kurang ada 5 bilion je. Yang lain tu kafir belaka. Di Argentina kafir belaka. Ada ke Islam di Argentina? Dia tahu ke Argentina? Lionel Messi kena? Argentina lah tu. Diego Maradona kena? Argentina lah tu. Kebanyakannya kafir ke Islam? Tak ada orang Islam, yang ada hanya duta-duta je, lain tak ada. Lain tu semua kafir belaka. Brazil, banyak orang kafir ke banyak orang Islam? Kebanyakannya, majoritinya penuh kafir belaka. Ronaldo tu Islam ke? Kafir. Pelé tu Islam ke? Kafir. Itu. Banyak yang kafir daripada orang Islam. Kemudian yang Islam pula, saya soal yang pertama tadi dah ada jawab ya. Mana lebih ramai? Yang semayang ke yang nengok wayang? Soalannya kedua, mana lebih ramai? Orang pakai purdah kita purdah atau orang terdedah? Mana ramai? Pakai purdah ke pakai terdedah? Yang mana layak masuk syurga? Orang pakai purdah ke orang terdedah? Itu dia ya. Jadi sudah dua, tanya lagi. Mana lebih ramai? Sekarang ni, now, at this moment, dalam negara kita, dalam luar negara kita, at this masa inilah, period ini, mana lebih ramai? Orang yang berjihad di jalan Allah ke orang yang jahat? Orang yang jahat. Benari kalau kita berjihad di jalan Allah, dah dituduh dia pengganas, dituduh dia teroris, dituduh dia IS dan sebagainya. Tak boleh nak berjuang jalan Allah. Bila berjuang jalan Allah kena tuduh lah. Diburu di mata kata. Seluruh dunia ni kemana tak boleh lari, akan diburu oleh tentera-tentera kafir ni. Dituduh dengan IS. Tahu IS? Islamic State. Berjuang sikit dah IS. Asal berjuang sikit IS. Asal berjuang sikit IS. Itu hari ni. Okey, last soalan terakhir. Mana lebih ramai? Orang yang warak ke orang yang wakra? Lagi, mana lebih ramai? Orang yang warak ke orang yang wakra? Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itu kalau kena nak bagi nama kepada umat sekarang ni, namanya apa? Khalafut Qali. Umat yang majoritinya jahat-jahat belaka. Jadi kita kena ubah sekarang ni. Ini guna kita mengadakan Maulid Rasul ni supaya kita kaji macam mana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita jadikan baginda itu sebagai contoh dan suri tauladan. Supaya kita tiru. Bukan saja nak berkumpul, dengar ceramah, itu balik, itu esok itu balik. Tak ada. Biar kita buat perubahan dalam hidup kita ni. Esok kita jadikan Rasulullah itu sebagai contoh. Rasulullah pernah ke semayang seorang-seorang di rumah, orang lelaki. Perempuan tak apa? Orang lelaki. Pernah ke Rasulullah itu semayang seorang-seorang di rumah. One more time. Ada ke Rasulullah itu semayang seorang-seorang di rumah. Di mana baginda semayang? Di tempat yang didirikan jamaah. Tak pernah miss. Satu rakaat pun tak pernah dia miss semayang berjamaah. Ini Rasulullah. Kita macam mana? Esok pagi di mana nak semayang subuh? One more time. Besok pagi di mana nak semayang subuh? Here. Kalau tempat kerja, pergi tempat kerja. Masjid-masjid dalam perjalanan pergi tempat kerja. Tak apa boleh. Asalkan berjemaah. Kerana Rasulullah tak pernah tinggal jemaah. Tahu? Dalam hidup baginda sekali pun tak pernah tinggal jemaah. Jadi kalau kita tinggal jemaah, kita ni dikira sesat. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal muta'allifu fi baiti
la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Ini Nabi ngabon yang menolak mata tengok saya, bukan saya ngabon. Ini Nabi Muhammad ngabon. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, ini orang lelaki aja perempuan tak apa, you are excused number one. Ya. Dibenarkan oleh Allah ya. Mereka tak wajib sembahyang berjemaah. Yang wajib siapa? Orang lelaki. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, seorang-seorang diri, saja dengar azan tak nak datang, betik pula orang azan tu. Tak nak datang. Seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Walaupun zaman Rasul pun ada orang yang tak datang. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Tahu ke sesat? Tahu ke sesat? Sesat tahu? Tak tahu jalan-jalan yang sebenarnya, itu sesat. Dia nak pergi ke Kampung Manja. Nak pergi ke Kampung Manja, cari tak jumpa sampai ke Hanyai. Jauh ke dekat sesatnya? Jauh benar. Turun dari toko. Mikir tahu ke mana Kampung Manja? Teman dah leto mencarinya. Apa kata orang Hanyai tu? Apa kata orang Hanyai tu? Manci katanya. Agak cakap siam tu. Saya pun kerti cakap siam pun. Bantai. Aku tak tahu katanya. Cari lagi. Masuk toko balik cari sampai ke Bangkok. Mungkin jauh pun dekat. Mungkin jauh pun dekat. Tanya lagi orang Bangkok tu. Mikir tahu ke mana Kampung Manja? Kampung Manja ujung. Apa kena keluar ni? Tahu ke kamu mana Kampung Manja ujung? Entah. Tak kalau dia bukan kerti cakap entah pun manci kita. Aku tak tahu. Begitulah sesat. Di akhirat besok sesat tu. Sesat nak mencari syurga. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Lagi cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Atau kalau jauh dengan syurga, dekat dengan apa? Di akhirat ada dua tempat je. Satu syurga, satu neraka. Kalau jauh dengan syurga, artinya dekat dengan neraka. Ini dia orang yang sembahyang seorang-seorang di rumah. Sesat. Kalau yang lain tak ingat, kenapa? Yang ini ingat. Bahawa sembahyang biar 5 waktu sehari semalam mesti berjamaah. Paling koman, paling kudi, paling corot, paling tak guna, paling malas. Dia sembahyang bersama-sama isteri dan anak-anaknya di rumah. Ni kita menyambut Maulid Rasul ni, nak ikut Nabi ke dah? Nak ikut Nabi ke dah? Yang lain kita tak payah apa, tak payah ingat. Yang ni ingat. Mesti sembahyang berjamaah 5 waktu sehari semalam. Kalau nak ikut Nabi. Kerana Islam itu bukan sembahyang aja yang sebenarnya. Islam itu bukan cerita bab sembahyang aja. Ya, dia bermula dari akidah, mesti ikut akidah Islam. Saya cerita akidah tadi ya. Akidahnya mesti akidah Islam. Akidah Islam pula banyak. Ada Syiah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Qadiani dan sebagainya. Yang lain itu semua ditolak. Yang diterima Allah hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dia. Yang pertama akidahnya. Belum masuk ibadah. Kemudian Islam itu juga adalah agama ibadah. Ibadah ni tuan-tuan dan perempuan bukan sembahyang, puasa, zakat, haji yang dikatakan ibadah. Apa saja yang kita buat dalam hidup kita ni jadi ibadah kepada Allah. Ya, daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara kita nak jadikan dia sebagai ibadah. Kenapa? Kerana Allah jadikan kita ni kerana untuk beribadah kepadanya. Ya ke dah? Cuba baca Quran. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku. Jadi kita ni Allah jadikan untuk beribadah kepada dia. Ya. Sebab itu apa saja kita buat kena jadikan ibadah. Kita duduk jadi ibadah, berdiri jadi ibadah, membaca jadi ibadah. Apa saja meliputi segenap kehidupan. Berniaga jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, mancing ikan jadi ibadah. Apa saja kita buat hendaklah dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa saja, whatever you do, mesti in the concept of worship towards God. Apa saja. Ya. Daripada menguap, paling kecil menguap pun ada yang kecil lagi daripada menguap. Boleh tak menguap dapat pahala? Boleh tak menguap jadi ibadah? Boleh, kerana kita ni hamba Allah. Menguap pun biar kita menguap sebagai hamba Allah. Ya, nak pahala tak menguap? Macam mana? Ngangan je mulut. Dia dapat pahala kau tahu? Macam mana pahala dapat menguap? Macam mana dapat pahala bila menguap? Bila menguap tutup mulut tu. Tutup dengan jari boleh, dengan sapu tangan boleh, dengan kepiah boleh, dengan apa pun boleh. Jangan tengangir macam buaya aje. Makruh hukumnya. Tak ada jadi ibadah dan tak dapat pahala. Tapi kalau tutup dapat pahala. Tak pahala ke tak? Atas. Siapa orang tak pernah muak dalam hidup? Angkat tangan. Saya nak tunjuk ni. Siapa orang tak pernah muak dalam hidup? Angkat tangan. Kalau hari ni 10 kali muak, 10 kali dapat pahala. Tak ke tanda. Dengan menutup mulut tu. Kemudian dijampi. Ada jampi muak tau. Ada tak jampi muak? Ada. Kalau segan nak ikut-ikutlah mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah ikutlah mati. Udah ikut ke tak? Udahlah tu itu jampinya sampai tak hafal angkat tangan. Itu jampi menguap. Bila menguap je, tutup mulut, lepas tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tak manusia tak pernah menguap? Ada. Seorang aja dalam dunia ni. Dulu, kini dan selama-lamanya. Dia seorang je tak pernah menguap. Siapa? Kuis perdana malam ni. Siapa tak pernah menguap? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia tak pernah menguap. Yang lain? Yang lain? Susah buat lah. Kejap ni beberapa kali dah menguap. Tapi lepas mayang. Saya nampak kat sini. Orang menguap. Siapa menguap saya tahu. Orang sini pun saya nampak. Nabi Muhammad tak pernah menguap. Kenapa tak pernah menguap? Kerana menguap tu datang daripada syaitan. Nabi Muhammad tak berani syaitan dekatnya. Itu dia. Daripada menguap mesti ikut cara Islam. Sampai perkara besar, sampai perkara-perkara pentadbiran negara, kena ikut cara Islam. Lain daripada Islam Tuhan tak terima. Cuba baca surah Ali Imran ayat 85. Cek Quran dia. Surah Ali Imran ayat 85. Surah apa tu tuan? Ali Imran. Bukan Al Imran, tak betul ya? Ali Imran. Keluarga Imran. Ayat berapa? Ayat berapa? 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tuhan tak terima, Tuhan reject, Tuhan tolak. Kalau tak ikut Islam, buat apa pun tak ikut Islam, Tuhan tolak, Tuhan reject, Tuhan tak terima. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Nak rugi ke nak untung? Kalau nak untung, ikut cara Islam. Kalau nak rugi, tak apalah, buat. Nanti akan masuk neraka. Ada orang nak neraka tak? Ada tak orang nak neraka? Ada. Ada tak orang cakap, lantaklah pergi dan komen ke syurga. Kata dia, aku siapa yang masuk neraka? Ada tak orang cakap? Ada ke tak ada? Dia ingat neraka ni macam surau ni kaya. Macam tu kan neraka? Macam surau ni kan? Duduk dalam neraka boleh tetap ke punggung macam malam ni? Boleh ke tetap punggung dalam neraka? Neraka tu apa? Api. Api apa rasanya? Panas. Bila duduk atas api dah macam mana punggung? Mengelejat. Letak kaki kanan mengelejat, letak kaki kiri mengelejat, letak kaki kanan mengelejat balik, kaki kiri mengelejat balik. Itulah kerjanya, mengelejat, terlompat. Orang dalam neraka tahu.
Itu yang kita tengok dalam TV itu lompat itu berlatih masuk neraka. Itu jangan tak sedar. Ya. Dalam dunia ini dia seronok. Ya, seronok dalam dunia. Seronok. That's the way I like it. Esok dalam neraka jerit pekik. Rabbana absarna wa sami'na. Lagi? Na'mal salihan inna muqinun. Ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat api yang menjulang-julang, cemeti yang begitu hebat, merah menyala, dibuat dari besi, diangkat oleh malaikat-malaikat. Wa sami'na, aku dah dengar. Dalam neraka ni jerit pekik, aduh, ondai. Tahu ke ondai? Tak tahu nama ondai? Orang mana nama tu kan tak tahu ondai. Dia dekat dengan orang rawa tu, dekat dengan kopeng. Ondai. Hendak ketolok nanggong. Cakap. Dia cakap rawa tu tau. Ya. Orang itu orang Melayu tu. Orang lain Melayu apa? Ayah. Orang lain? Ayo. Itu orang dalam neraka. Jerit pekik. Wa sami'na, kami dah dengar. Farji'na, apa di farji'na? Kembalikanlah kami ke dalam dunia. Nak minta balik ke dalam dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan. Nak beramal dengan amal soleh. Dapat kembali ke dunia? Tak dapat. Ya? Tadi sekarang ni lah, sebelum kita padam. There is still time for you. Still time for me. Still time for all of us untuk mengubah sikap kita terhadap Islam. Kena amalkan Islam mengikut apa? Mengikut contoh mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is not too late. Bukan sudah lewat dah. Masih ada selagi nyawa ada di kerongkong. Selagi matahari belum terbit ke barat. Masih tu ada peluang lagi untuk kita mengubah sikap kita. Ya. Mengubah ibadah kita. Mengubah cara kita beribadah. Lebih-lebih lagi sembahyang. Pokoknya sembahyang. Ya. Mesti berjemaah bagi lelaki. Kemudian nak betul apa tu? Bacaannya nak betul, gerak-gerinya nak betul. Ya, bab sembahyang ni, dia it takes a lifetime, tahu? Dia mengambil masa seumur hidup untuk belajar bab sembahyang aja. Lepas tu kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab sembahyang dengan juih Haji Bibir tu. Ustaz ni tak ada lain nak ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang juga. Padahal kadang-kadang dia pun tak betul sembahyangnya. Takbiratul ihram dah tak betul. Allahu Akbar. Betul ya kata. Macam-macam contoh lain. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu baru sembahyang. Islam kan sembahyang saja. Puasa ada dalam Islam. Akidah ada dalam Islam. Ya, kalau saya tanya bab akidah agak-agak boleh jawab ke? Faham ke tuan-tuan dan puan apa maksud tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma, tauhid as-sifat? Kalau tidak akidah tak betul. Kalau tak tahu, tak kenal, tak faham, akidah tak betul lagi. Bila akidah tak betul, esok ditanya dan malaikat. Masuk dalam kubur ditanya akidah dan malaikat. Apa soalan yang pertama? Siapa Tuhan kamu? Mar rabbuka? Itu soalan yang pertama. Kalau kita tak kenal Allah, tak tahu apa dikepanggil, apa yang dikatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma, tauhid as-sifat, macam mana nak jawab? Mar rabbuka? Entah hidup pula teman tahu kata dentung bagi malaikat. 70 hasta tahu. 70 hasta terbenam ke bumi. Betul ditanya lagi. Waman nabiyuka? Siapa nabi kamu? Apa jawab? Nyong orang ngerti kata betul. Tong dibagi malaikat lagi. 70 hasta lagi terbenam. Kerana dalam hidup dia tak pernah menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Tak pernah ikut Rasulullah. Malah getik pula tengok orang amalkan sunnah Rasul, digetik pula tengok ni. Tengok orang bila sembahyang bersugi ni getik dia tengok, getik apa tengok ustaz bersugi kita. Padahal ini sunnah kita ni. Sunnah Rasul kita ni. Ketik aku tengok stop apa sugi-sugi kita masuk poket. Gini aku tengok kata. Esok tak boleh jawab. Bila tanya waman nabi uka berjawab, onta hidup lu aku tahu. Itu kat rawa tu tau. Saya ni bukan orang rawa, saya ni tak
Tapi lama duduk di Kopeng saya tahulah. Orang India pula boleh tanya apa? Wa madinuka, apa agama kamu? Dia tak tahu Islam. Apa jawabnya? Tarilek kata. Tarilek tahu apa? Aku tak tahu. Orang England? Orang England ditanya apa? Apa dah? Wa ma qiblatuka, dia tak pernah sembahyang. Apa jawabnya? I'm sorry, I do not know the answer. Bagi mereka 70 hasta terbenam bumi. Itu baru dikubur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak ikut Rasulullah ni bukannya setakat semayang saja, yang kena faham akidah. Ya. Kalau boleh jawab semua, betul belaka jawabnya, apa kata mereka? Kita nak ambil yang baik-baik juga lah. Jangan ambil yang buruk aja. Yang baik-baik dia boleh jawab. Ya. Ini bukan payah hafal ni tuan-tuan. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Tak payah hafal, tak apa. Ya. Kena amalkan saja. Bila boleh jawab semua, apa jawab dia? Kata dia malaikat, tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini seperti seorang mempelai. Tahu ke mempelai? Orang tak tahu mempelai. Bukan pelam, mempelai. Macam pengantin on your first wedding night, itu namanya mempelai. Tak ingat ke dia jadi mempelai apa tu? Saya tengok orangnya dah bayar saya dikonyakannya. Tak ingat ke masa jadi mempelai dulu? I have been married for more than 48 years now. I can still remember on my first wedding night, you know. Sudah 48 tahun dah kahwin, saya masih ingat lagi malam pertama saya jadi mempelai malam. Lena ke tak lena tidur tuan. Saya nak tanya, lena ke tak lena tidur. Sudah tak nak jawabnya? Okey, tuan miskan, lena ke tak lena tidur. Kalau lene bingung jawabnya. Itu dia. Dia tak nak saya nanya, dia malu dia jawab pun. Itu dia. Sedor-sedor apa? On your first wedding night. Sedor-sedor apa? Udah pagi aja. Tak apa malam-malam tu macam-macam jadi cerita saja. Tak sedor. Mun tak pernah jumpa, itu yang first night berjumpa dengan dia. Bukan macam sekarang ni. Sekarang ni dah kenal dulu, dah bawa dulu, dah naik motor dulu. Kita dulu mana ada kenal-kenal, ya? Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi Islam itu agama akidah. Yang kedua, Islam itu agama ibadah. Semua kita nak buat, apa saja kita buat mesti jadikan ibadah kepada Allah Taala. Kerana kita dijadikan Allah untuk menjadi hamba-hambanya. Sebab itu tuan-tuan, bila saya khabar tuan-tuan ni hamba Allah, marah bukan saya. Marah ke? Ada rasa nak nombor tak? Tuan Haji Miskam ni hamba Allah lah. Marah takkan saya? Pedang genggam tangan kena nombor saya. Ya? Puan mana? Mikir ni hamba Allah lah. Marah ke takkan saya? Marah ke tak? Ngangguk dia kalau marah. Ya? Seronok dia jadi hamba Allah, ya. Orang kata dia hamba Allah, seronok dia. Kenapa? Dia memang suka nak jadi hamba Allah. Tapi kalau saya kata tuan ni hamba dunia, dah macam. Macam kalau dekat dengan dia campur. Kerana dia tak suka jadi hamba dunia. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini kita nak menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan suri teladan. Hari ini banyak orang keliru tentang Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu keliru manusia. Ya. Dia kata Islam tu dah semayang cukup lah. Sudah puasa cukup lah. Dah zakat cukup lah. Dah naik haji cukup lah. Dah pergi umrah 3-4 kali cukup lah. Dia kata itu je Islam bagi dia. Dia ambil Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Dia rasa dah lengkap Islam. Ya. Itu salah faham tu. Ya, kenapa? Dia tak faham apa yang terkandung dalam Islam. Macam lah orang buta dengan gajah. Tak pernah kena dengar cerita orang buta dengan gajah. Tak pernah dengar ke? Saya dah dua kata cerita di cikgu tentang orang buta dengan gajah. Dalam satu kampung ada 4 orang buta. Orang buta itu sangat rajin semayang berjemaah. 5 waktu sehari semalam mereka datanglah ke masjid untuk semayang berjemaah. Orang celik macam Chips More. Tahu Chips More? Apa? Kejap ada, sekejap
Tak ada. Orang celik ni dah setiap waktu ada jadi semayang. Lepas semayang tu mereka pun beronggok-onggok lah masing-masing. Orang buta bersama dengan orang buta. Ya, orang celik sama dengan orang celik. Cikgu bersama dengan cikgu. Kerani bersama dengan kerani. Orang kaki bola sepak bersama dengan kaki bola sepak. Dia ceritalah kegemaran dia, minat dia. Jadi orang buta pun ceritalah sama mereka. Kita ni malang je. Mata kita tak nampak. Yang kita nengok gelap aja semuanya. Orang celik ni untunglah mereka boleh tengok alam, boleh tengok gunung, boleh tengok apa bangunan, boleh tengok laut, boleh tengok pemandangan yang indah-indah. Kita ni apa tak nampak. Kata orang buta A. Nampak tu A B C D ya. Kata orang buta B pula aku setuju cakap kamu. Ya kita ni apa tak nampak malang lah kita ni buta. Orang celik dapat tengok keindahan alam. Kata orang buta C, yes, I agree with you. Kata orang putih betul. Aku setuju dengan kamu kata. Kita ni apa tak dapat tengok. Tu siapa gajah pun kita tak pernah tengok kata. Kata dia mah gajah tu besar, kata dia gajah tu hebat, kata dia gajah tu perkasa. Tapi kita tak pernah tengok gajah. Kata orang buta D pula, belakang kata, aku setuju dengan kamu. Kita ni tak usah kena tengok gajah, megang gajah pun tak pernah. Aku kalau dapat megang gajah, jadilah, kata orang buta di. Entah macam mana. Ini cerita ni bukan original daripada saya. Ini daripada tuan guru saya tau. Saya sampai kepada tuan-tuan dan puan. Entah macam mana datang satu sarkas. Tahu ke sarkas? Kalau kita tak tahu sarkas. Sekarang ni tak apa-apa ada, dulu banyak. Bahasa Inggerisnya circus. The Grand Circus of India. Datang ke kampung Manjoy. Main di padang sekolah kebangsaan. Ada sekolah kebangsaan Manjoy? Ada. Di padang sekolah kebangsaan Manjoy. Ya. Serkas ni bawa lah binatang-binatang. Gajah ada, unta ada, kuda ada, zirafah ada, kuda belang ada, rimau ada, singa ada, burung merak ada, macam-macam binatang dibawa oleh mereka. Rusa ada, pelanduk ada dibawa. Satu hari sebelum pertunjukan yang sebenarnya, mereka adakan promosi untuk menarik minat orang kampung Manjoy ni. Semua orang kampung boleh masuk dalam sarkas tu percuma, tak ada kena duit. Boleh bergelemak dengan binatang-binatang. Boleh bergelemak dengan apa ya? Boleh berjumpa dengan berjumpa dengan binatang-binatang, boleh bermain dengan binatang-binatang. Boleh bermain dengan gajah, boleh bermain dengan unta, boleh bermain dengan apa sajalah. Kecuali rimau lah, dengan main dengan rimau, cokor ada rimau. Jadi datanglah orang buta tu. Tapi dia memang bukan datang 4 sekali dah. Seorang-seorang. Dia nak mengenai ke orang lain. Biar dia tak tahu aku datang. Biar aku tahu aku seorang datang. Orang lain ingat dia aku tak datang. Dia pun datang, seorang datang. Mula-mula datang orang buta A. Orang buta A datang. Mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Aku nak megang gajah. Kamu tunjuk aku kepada gajah. Mana gajah? Mana gajah? Maka ditunjuklah oleh mereka kepada gajah. Dia pun pegang gajah tu. Pegang-pegang, rupanya terpegangkan ekor gajah. Dia terpegang apa? Ekor gajah. Dia pun urut ekor gajah tu. Kata ke bawah, ke pangkai ke ujung, ke pangkai ke ujung. Apa katanya dalam hati? Ini rupa gajah je. Orang celik ni nipu aku je kata. Kata dia gajah tu gagah, gajah tu perkasa, gajah tu handai, gajah tu hebat. Hebat apa? Macam tali aja katanya. Udah, itu jadi akidah tu, jangan tukar. Siapa ngatakan gajah tu lain daripada tadi, dia tak terima. Kerana dia dah megang betul. Dah ngelurut gajah tu. Udah macam apa? Macam tadi. Tak lama lepas tu datang pula orang buta B, orang buta yang kedua. Dia pun minta nak pegang gajah. Mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Mana gajah? Dan empat-empat tu dah berazam nak pegang gajah. Dia pun pergi dia, mana gajah? Mana gajah? Aku nak pegang gajah ni. Datang seorang bawa kepada gajah. Nah ini gajah, pegang gajah. Dia pun pegang. Terpegangkan kaki gajah. Itu kan nampak ni mata penjamut, bukan penjamut, gelap aja. Terpegangkan kaki gajah. Dia pun urut kaki gajah tu kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri,
Oh ini rupa gajah je. Orang celik ni betul kelentung aku je. Katanya gajah tu hebat, gajahnya besar, gajah tu perkasa, gajah tu indah dan sebagainya. Mana hebatnya macam tiang aje. Udah akidah berapa akidah dah tu? Dah 2 akidah. Tadi akidahnya apa? Gajah macam ekor, macam tali. Lagi-lagi gajah ni macam tiang. Datang pula orang buta yang ketiga. Dia pun nak tengok gajah juga. Orang pun bawa dia kepada gajah. Bawa dia. Hanah pegang gajah. Dia pun pegang gajah. Terpegangkan perut gajah. Dia pun urut dia perut gajah tu. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Baik benar pula gajah tu. Diam macam tu kan. Apa kata yang dalam hati dia? Oh ini rupa gajah je. Orang celik ni menipu aku je. Katanya gajah tu handai. Gajah tu besar. Gajah tu gagah. Gagah apa? Macam dinding aja. Sudah berapa akidah dah? 3 akidah. Datang orang buta yang keempat. Dia minta gajah dia, minta nak pegang gajah. Maka ditunjuk dia pada gajah, dia pegang. Dia pun pegang. Terpegangkan telinga gajah. Dia pun urut telinga gajah tu luar dalam katai bawah. Urutnya telinga gajah. Dia rasanya bulat aja telinga gajah. Gajah tu pun baik benar, biarnya telinga. Dia main dia orang buta. Apa kata dalam hati? Oh ini apa gajah? Ya, tidaklah terror benar, tidaklah besar benar, macam kipas aja. Sudah berapa akidah tentang gajah tuan-tuan dan puan? Ada berapa akidah? 4 akidah. Yang akhir dia tukar, dia tak terima dah tu. Dia hanya menerima 4 jenis akidah saja. 4 jenis tentang gajah. Dia tahu gajah tu, yang seorang tu gajah tu macam tali. Yang seorang lagi tu gajah macam tiang. Yang seorang lagi tu gajah macam dinding. Yang seorang lagi gajah macam kipas. Itulah. Malam tu mereka pun pergilah ke masjid balik. Semayanglah balik. Bawa tongkat masing-masing. Memang buta ada tongkat tak? Bawa tongkat semayang. Lepas semayang beromboklah balik. Kata orang buta tu, orang celik ni nipu kita aja. Mentang-mentang kita buta, ditipu damai aja balik hidup kita ni. Ngapa kata orang buta B? Katanya gajah tu terror, gajah tu besar, gajah tu gagah. Gagah apa macam tali aja. Kata orang buta B, kamu pun serupa dengan demel juga. Kamu nak nipu orang. Tak bilanya gajah tu macam tali. Gajah tu sebenarnya macam tiang. Kata orang buta D, C. Apa katanya? Koma berdua ni 2 kali 5, 5 kali 2 ni. Nak nipu orang je. Bila pula gajah tu macam tali, macam tiang? Gajah tu sebenarnya macam dinding. Kata orang buta D pula koma 3 ni. Nak nipu orang saja. Kau ingat aku tak pergi ke? Tak percaya tanya Tuan Miskam tu. Aku ada tadi tahu sana. Bila pula gajah tu macam tali, macam tiang, macam dinding? Gajah tu sebenarnya macam kipas. Bukan kata orang buta A. Macam tali. Bukan kata orang buta B. Macam tiang. Bukan kata orang buta C. Macam dinding. Bukan kata orang buta D. Macam kipas. Itulah betul-betul kau. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Sudahnya tongkat naik. Apa guna tongkat? Ngempuk kawan-kawan. 4 orang tu bergaduh dengan tongkat. Ada yang bengkak hidung, ada yang patah-patah gigi, ada yang berdarah. Macam-macam lah. Masing-masing mempertahankan konsep gajah. Faham kena cerita saya ni? Ini orang buta. Dia mempertahankan konsep gajah. Sampai bergaduh, sampai bengkak-bengkak, sampai patah-patah. Kerana nak mempertahankan konsep gajah. In the same manner. Orang putih balik. Dalam keadaan yang samalah kita hari ini bergaduh sesama kita. Ya keda. Bergaduh sama kita. Pasal kita salah faham tentang Islam yang kita anut. Ada orang menyangka Islam tu semayang aja. Tak kira. Ekonomi tu bukan hak aku. Itu aku tak peduli. Semayang aja. Aku dah tahajud dan semayang. Duha dan semayang. Berjemaah dan semayang. Macam-macam semua aku semayang. Sunat hajat dan tasbih dan sebagainya. Aku dia dah rasa. Udah amalkan Islam sepenuhnya. Ada orang tu. Apa? Dia kira berdakwah aja. Macam saya ni. Tiap-tiap malam berdakwah. Sana sini. Rasa-rasa saya ni dah genap benar Islamnya. Udah sempurna Islamnya. Macam tadi lah SS. Tu tahu apa SS? Syok sendiri aja. Rasa aku kalau mati tu syurga mana dah. Padahal banyak lagi benda-benda yang belum kita laksanakan dalam hidup. Dalam Islam.
Ada orang kata Islam tu ekonomi aja, menyaga. Kita mesti bangunkan ekonomi. Buatlah perancangan ekonomi dan sebagainya. Dia rasa nak maju, kita mesti maju. Kalau maju baru kita boleh laksanakan Islam dengan sepenuhnya. Ada yang lain mengatakan akhlak, dia monyok. Orang lain banyak cerita, dia diam. Dia tidak akhlak yang baik, sabar je. Padahal dia sabar tu tak betul pengertiannya. Sabar tu bukan kerti monyok aja. Kena kajilah apa bab sabar ni ya. Itulah dia dalam sudut-sudut tertentu saja. Dia rasa dia dah sempurna Islamnya. Macam orang memahami tentang gajah. Gajah tu yang sebenarnya ialah kombinasi ekor, kombinasi kaki, kombinasi perut, kombinasi telinga, kombinasi belalai, kombinasi gading, kombinasi segala-galanya, mata, telinga dan sebagainya, baru namanya gajah. Faham ke tuan-tuan dan puan? Itu namanya gajah. Kalau lah Tuan Miskam ni ambilnya pisau, dia herinya ekor gajah tu sampai putih, itu dia ambilnya gajah, ekor gajah tu bubuh dalam motor, lepas tu dia bawa round ke keliling manja ni. Dia tanya orang mikir bawa apa Tuan Miskam? Teman bawa gajah, katanya. Percaya ke orang? Percaya ke orang tuan-tuan dan puan? Begitulah juga kita. Dia dah semayang, aku dah Islam, percaya ke orang? Ya? Dia dah puasa sunat saja, puasa wajib puasa je. Yang lain tak kira. Dia dah kata dia Islam sepenuhnya. Percaya ke orang? Percaya ke orang? Tak percaya dia orang. Ini dia tuan-tuan dan puan. Ini sebab kita hari ini bergaduh antara satu sama lain. Kerana pemahaman Islam kita tu tak betul. Kita rasa kita buat satu cara hidup yang kita lakukan, kita rasa sudah Islam penuh, sudah layak masuk syurga. Sedangkan kata Allah, kamu nak masuk syurga mesti beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang nak kita buat, apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Ya. Baik, last sekali tuan-tuan dan puan. Dia dah sejam boleh. Lama benar ya. Patutlah dia mula sila tu, sila put tu, sila balik. Lemah rupanya. Last sekali boleh tak? Sikit lagi. Apa akibatnya kalau kita bersikap seperti yang saya ceritakan tadi? Buat sekerat, tinggalkan sekerat. Terima sekerat, tolak sekerat. Perjuangkan sekerat, menentang sekerat. Mayang ikut Islam, kenuri kenara tak ikut Islam. Puasa ikut Islam, hiburan tak ikut Islam. Lagi, pakaian tak ikut Islam. Dia ikut Islam di sudut-sudut tertentu saja. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, zakat ikut Islam, haji ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, budaya tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam. Apa akan berlaku waktu itu? Apa jadi pada kita? Allah janji. Baca dalam suratul Baqarah ayat 85. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Setengah buat, setengah tak nak buat, setengah terima, setengah tolak. Setengah diperjuangkannya, setengah dia menentang. Kamu tu kopi tu ke, kata Tuhan. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum. Tidak ada balasan yang lain bagi mereka yang melakukan demikian. There is no other repercussion, no other balasan, apa cakap orang putihnya? There is no other result, reaction. There is no other reaction. Tak ada balasan yang lain kecuali illa, melainkan hizyum fil hayatid dunia, hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di hari akhirat nanti dia akan dikembalikan, di hari kiamat nanti dia akan kembalikan kepada azab yang amat pedih.
Di akhirat esok akan diazab. Di dunia ni dihina. Ni dua janji Allah. Di dunia ni hina, di akhirat kena azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tak pernah alpa dengan apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Semua Allah tahu, semua Allah sedar. Ya. Saya tak cerita tentang akhirat. Siksa akhirat saya tak cerita lagi. Kerana kita belum pergi akhirat lagi. Orang yang dah balik akhirat pun tak ada yang ngabuk pada kita pun, tak ada. Sampai ada orang nikmat SMS ada orang yang dah balik. Aku tengah teruk ni kena belasah dia ni ada. Tak ada. Jadi tak ada bukti. Cuma kena yakin, kena percaya kerana ada sebut dalam Quran. Tapi nak bukti tak ada. Ya, koreklah kubur orang kafir tu. Nampak tak ada kena siksa? Tak nampak. Dia macam kubur yang lain juga. Tak ada bukti, tak boleh nak dibuktikan. Tapi wajib yakin kerana ada dalam Quran. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa mereka nanti akan diseksa oleh Allah. Tapi dalam dunia ni kita nampak kedah. Ini kedah umat Islam dalam dunia ni. Dah tak ada jawab sama ni. Ini kemulia umat Islam dalam dunia hari ini. Okey, saya tanya. Umat Islam di Afghanistan ini kemulia. Umat Islam di Pakistan ini kemulia. Umat Islam di India hena kemulia. Umat Islam di negeri China hena kemulia. Umat Islam di Selatan Thai hena kemulia. Umat Islam di Burma hena kemulia. Umat Islam di Syria hena kemulia. Umat Islam di Palestin hena kemulia. Umat Islam di Gaza hena kemulia. Ya. Umat Islam di Singapura hena kemulia. Umat Islam di Filipina hena kemulia. Umat Islam di Uganda hena kemulia. Umat Islam di Nigeria hena kemulia. Berapa buah negeri tu? Umat Islam di Rusia hena kemulia. Semua di mana ada umat Islam sedang di ini. Ya, kedah. Dia ada internet di rumah kedah. Apa yang sedang berlaku di Burma? Apa yang sedang berlaku di Burma? Mereka sedang membunuh umat Islam. Sekali bunuh bukan seorang tau, 500 dibunuh dengan rakyat-rakyat Burma yang keturunan Rohingya. Tahu ke Rohingya? Rohingya itu orang Bangladesh, orang Islam tu. Dibunuh mereka ramai-ramai, satu kampung dibunuh dia. Bersusun-susun mayat. Itu di Burma. Di Selatan Thai pun begitu juga, orang Melayu tu dibunuh oleh orang Siam. Pada satu bulan puasa, orang Melayu berdemonstrasi, orang Islam tu berdemonstrasi. Dia puasa tu dah puasa demonstrasi pula. Mau ditangkap di tentera-tentera Siam tu, diikat kaki tangannya, dikampak dalam lori dari bawah. Macam nyampak apa ya? Macam nyampak kambing itu dah. Sudah berikat, tampak dalam lori tu. Bertindih-tindih. 65 orang mati lemah dalam lori. Ini tanda hina ke tanda mulia ni? Tanda hina. Mengapa dia hina? Sengaja Allah nak hinakan umat Islam. Kenapa? Kerana umat Islam mengamalkan Islam di sudut-sudut yang tertentu saja. Allah kata hina. Allah mana pernah mungkir janji? Adakah Allah mungkir janji? Allah janjikan hina? Hina. Sekarang ni sedang mengalami kehinaan di dunia ni. Okeylah, kita cari di Malaysia. Orang Islam di Malaysia ni hina ke mulia? One more time. Orang Islam di Malaysia ni hina ke mulia? Hina ke? Mulia ke ya? Mulia ya? Kita ni johan belaka. Orang Islam di Malaysia ni johan belaka. Nombor 1 johan merempit. Hina ke mulia? Nombor 2 johan buang anak. Hina ke mulia? Siapa johan buang anak? Orang Melayu yang beragama Islam. Hari-hari kita baca kisah anak jumpa di tong sampah lah, anak jumpa di longkang lah, anak jumpa di rumah pengulu lah, anak jumpa di tepi jalan lah, anak jumpa di masjid lah. Tak pernah baca ke mana? Kebanyakan anak tu orang Melayu ke orang lain daripada Melayu? Orang Melayu apa agamanya? Ini tanda Allah nak hina ke orang Melayu Malaysia. Tahu? Kenapa? Kerana kita tak amalkan Islam seluruhnya. Ya.
Johan Melaka. Johan apa lagi? Johan buang anak, Johan lepak. Johan lepak apa? Cuba kita tengok. Saya nak datang tadi, banyak orang melepak-melepak di jalan tu. Banyak kan apa? Orang Melayu hina kemuliaan. Ya. Lagi Johan Melaka ni, tepuk tangan lah, kita ni Johan Melaka. Ya. Lagi Johan apa? Dia dah saya last saya nanya dia dah sebut dulu. Dah siapa Johannya? Saya pergi pusat-pusat serenti yang ramainya orang apa? Pusat serenti di mana ada? Di Perlup ada, di Kuala Kubu ada. Cari tengok, kebanyakannya orang apa? Orang Melayu. Di kampung pun ada. Cure and Care namanya. Itu orang yang apa? Orang yang menyerah diri sendiri. Dia menawarkan dirinya supaya dirawat. Budak Melayu kebanyakan. Majoriti Melayu belaka. Tak jumpa pembangsa lain. Bangga ke kita? Anak muda kita isap dadah aja. Bangga ke? Isap gam. Orang gam nak melekatkan barang, dia main isap gam. Seronok kan? Baik, jadi bangga ke kita? Bangga ke kita untuk dapat apa nak? Dapat Johan Melaka, Johan Dadah, Johan Bosia, Johan Bohjan. Dua-dua ni cakap Cina. Johannya Melayu, bangga kan? Banggalah, tepuk tangan lah. Aku bangga jadi orang Malaysia kan? Ini dia. Kenapa? Kerana kita tidak amalkan Islam keseluruhan. Nak keluar daripada kehinaan, kita kena kembali kepada Islam dalam every aspect of life. Kerana Allah suruh, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Everything must be Islamic, ya. Kerana Islam meliputi segenap kehidupan. Ada tak hiburan dalam Islam? Ada ke tak ada? Jadi kalau nak berhibur cakap Islam dah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu cara kita berhibur cakap Islam. Dibenarkan oleh syarak. Dapat pahala, hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Kalau tak ikut Islam, apa dapat? Dapat hiburan aja lah. That's the way I like it. Dapat apa? Dapat apa? Dapat hiburan aja. Pahala dapat? Mana dapat? Lebih-lebih lagi kalau ngajak orang buat maksiat. Hiburan dengan mengajak orang buat maksiat. Kalau tidak, ada yang punya. Kita pernah dengar dari mana? Mari kita jalan bersama. Lagi apa? Nak sambung lagi tak? Kemana saja saya menurut, asalkan jangan main gila. Peng. Dapat pahala ke tu? Dapat pahala ke? Dapat pahala. Itu kerana kita tak ikut Islam. Hiburan ada dalam Islam. Kenduri kenara ada dalam Islam. Ada ke tak ada? Tapi kalau kenduri kenara kita ada. Deng. Selamat pengantin baru, selamat bahagia, selamat apa masuk neraka. Ada ke dalam Islam surah betul? Nak bunyi tak apa, nak muzik tak apa, panggil lah penasihat banyak. Jangan lagu-lagu yang liar. Kadang-kadang kita pergi rumah orang kenduri tu bingit telinga ni, tak dengar, nak sembang tak boleh. Kerana riuh penuh. Apa salahnya dipanggil budak-budak tahfiz tu, mereka ada selawat lah, nasyid lah, apa salahnya? Terhibur juga. Inilah di hari ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Kena ikut Islam semuanya sekali. Jangan pilih-pilih. Jangan yang ini ambil, yang ini tolak, yang ini terima, yang ini tak nak. Tak boleh. Dia mesti terima sekali. Udkhulu fis silmi kaffah. Baru kita keluar daripada kehinaan. Barulah kita dapat bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Udahlah tu ya. Saya tahu tuan-tuan dah lengung dah. Perempuan pun dah lengung. Itu yang boleh sila tu selemput tu sila balik, selemput balik. Rasa
masa nak melunjuk segan pula ustaz ada depan. Udah tu, cukup dah tu ya. Okey, any objection? Tak ada. Mulut Nabi tak payah tanya pun ya. Soalnya kita buat ke tak lepas ini. Kalau tidak buat kopi itu juga, esok datang 2 orang aja, Tok Imam dengan Tok Bilal aja ada. Pagi esok, ngabihkan berat aja lah malam ni. Kena buat perubahan dalam hidup kita. Jadi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun, minta maaf ya. Mana yang terkasar, mana yang terpukul, mana yang terbeliung, mana yang terkapak, mana yang tertukul. Begitu juga kalau ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf lah. Saya datang dari kampung ni bukan nak nyemih. Kadangnya nak drop shot aja. Tahu ke apa drop shot? Ya Allah, dia tak tahu main badminton ke ni? Tahu ke apa drop shot? Atas bola tanggung apa buat? Bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.